Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru, para pelajar, anak-anak respect yang saya kasihi, alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi tazkirah saya pada hari ini. Jadi seperti mana kita maklum musim PKP masih lagi berterusan. Kita berada di minggu yang ketiga PKP 3.0. Saya harap anak-anak sentiasa menjaga diri di rumah, jaga penjarakan fizikal, dan sentiasa berada di rumah, tidak merayau-rayau ke sana dan kemari. Baiklah, untuk pada tazkirah pada kali ini saya akan menyampaikan satu tajuk, iaitu minda sihat. Sebab zaman PKP ni maklumlah, banyak orang stres, banyak orang murung. Kalau kita baca surat khabar, kalau kita Google, banyak orang yang membunuh diri. Semalam, hari ini ada saja orang yang membunuh diri. Kenapa? Sebab mereka stres. Sebab musim PKP ni banyak yang hilang pekerjaan. Bagi orang yang ada mata pencarian seperti kebun sawit, ataupun kakinan kerajaan dan sebagainya, masih beruntunglah. Tapi bagi orang yang contohnya berniaga, yang mengharapkan pendapatannya itu daripada sumber harian, mereka tentulah terkesan. Terutamanya tukang gunting, misalnya tukang gunting rambut dah 3 minggu tak dapat menjalankan perniagaan mereka, dan juga perniagaan-perniagaan yang seumpamanya. Jadi begitu juga dengan kita sebagai para pelajar, anda semua sebagai pelajar duduk di rumah. Kalau kena adik-beradiknya 10 orang, belaga bontot, belaga punggung, boleh menimbulkan stres lah, bergaduh dan sebagainya sebab tak boleh keluar. Jadi apa agak-agaknya tanda-tanda stres? Antara tanda-tanda stres yang biasa, yang keadaan stres yang masih boleh ditolong lah, bukan sampai ke peringkat bunuh diri. Ini kebanyakannya dihadapi oleh kita. Yang pertama ialah biasanya mereka menghadapi masalah murung. Dia termenung sana, termenung sini, sebab stres dengan keadaan yang ada sekarang. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi ke mall, tak boleh nak pergi ke rumah saudara, ataupun hari raya hari tu tak boleh berjalan-jalan, duduk di rumah walaupun makan ketupat. Jadi ini boleh menimbulkan masalah kepada otak ataupun kemurungan. Jadi mereka rasa sedih, rasa kosong, duduk termenung, termenung sana, termenung sini, seorang-seorang. Ini antara tanda-tandanya lah. Kemudian yang kedua, tanda stres ialah hilang minat. Hilang minat untuk membuat sesuatu lah. Kadang-kadang kalau misalnya dia minat memasak, bila stres tak nak masak lah, duduk je. Ini antara tanda yang kedua. Yang ketiga, tak ada selera makan. Tapi saya rasa anak-anak respect ni semua selera makan kan, budak muda. Betul lagi sekarang ni musim buah-buahan. Banyak orang makan durian tepi jalan, ada yang kebun durian. Saya rasa insya-Allah lah tidak ada yang hilang minat makan. Tapi rasanya ada juga tu yang tak berapa minat makan sebab nak daya. Seterusnya, gangguan tidur. Maknanya kalau orang yang dilanda stres ni, dia tak boleh tidur, termenung, terkebil-kebil pukul 2, pukul 3. Bukan sebab tengok bola. Sekarang ni musim Euro, saya tahu ramai yang tidur pukul 5 pagi ataupun yang tak tidur. Tapi itu bukanlah tanda stres. Ini dia tak tengok bola ataupun tak tengok TV, tapi dia tak boleh tidur. Ada gangguan di situ, terpaksa jumpa doktor, minta ubat tidur dan sebagainya. Jadi kalau tak boleh tidur, jangan sekali-kali beli pil tidur ataupun beli di farmasi. Tapi di farmasi tak boleh. Misalnya awak beli di pasaran gelap untuk beli pil tidur, ini tak boleh, bahaya, sangat bahaya. Kita tak tahu apa kandungannya. Biasanya mengandungi sedikit morfin. Kemudian seterusnya, tanda stres yang seterusnya ialah cepat letih, rasa penat, malas dan sebagainya.
Dan yang jelas sekali, orang yang stres ni biasanya marah-marah lah, marah-marah. Dia akan lepaskan perasaan dia itu dengan marah-marah. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda stres. Jadi kalau awak ada semua tanda-tanda ni ataupun sebahagian besar daripada tanda-tanda yang saya sebutkan ini, itu ada kemungkinan yang awak semua, bukan awak lah, maknanya orang yang mengalaminya, mengalami stres ataupun kemurungan dan sebagainya. Baik, bagaimana caranya agaknya untuk kita mengelak daripada ataupun mengurangkan stres? Yang pertama, walaupun kita tak boleh ke mana-mana, kita mestilah rehat yang cukup. Saya faham kita terpaksa menghadapi PDPR, terpaksa berkongsi telefon. Saya faham berkongsi data, kadang-kadang tak cukup data, kadang-kadang kat rumah kita tak ada cover untuk line, terpaksa panjat pokok, terpaksa panjat bumbung untuk dapatkan line. Itu saya faham, tapi kita juga kena rehat yang cukup lah. Kena ada rehat yang cukup, dan tidur yang cukup. Terutamanya kamu yang muda-muda, biasanya sebab kadang-kadang tidur pukul 2 dan pukul 3 sebab main game, jadi elakkan cukup pukul 12 ataupun pukul 1 tidurlah, jangan sampai lewat sampai pukul ayam dah berkokok baru awak bangun ataupun baru awak tidur. Ini salah dari segi norma, sebab malam itu dijadikan untuk kita tidur, Seterusnya, untuk mengelakkan stres, seelok-eloknya bersenamlah. Walaupun kamu tak boleh keluar, macam tadi ramai-ramai keluar, ada yang kena kejar dengan pihak PDRM. Sebab kita tak boleh ramai-ramai berlari kat luar, ramai-ramai tak boleh. Jadi bersenamlah dalam rumah, lari keliling rumah 30 kali, ataupun naik turun tangga 30 kali. Buat apa jugalah, ataupun angkat guni beras 10 kali. Apa juga perkara yang bersenam yang boleh mengeluarkan peluang, ataupun awak mencangkul, tanam sayur dan sebagainya. Kalau boleh pergi kebun, yang ada kebun boleh tolong ayah menyawet, kan. Seterusnya, selain daripada bersenam, elakkan daripada duduk seorang diri. Duduk sorang-sorang, termenung, betapa duduk kat bilik sorang-sorang. Ini semua bahaya, Jadi, tapi ada masa juga kita kena seorang diri sebab kita belajar, study dan sebagainya semasa PDPR. Tapi elakkan sentiasa berseorangan. Seboleh-bolehnya kita ada orang yang berbual dengan kita. Kalau ada masalah, cari orang yang rapat, rapat dengan kita, yang kita boleh percaya, supaya kita dapat meluahkan perasaan kita. Boleh juga kamu nak WhatsApp dengan cikgu-cikgu yang kamu rasa kamu boleh luahkan perasaan. Seterusnya, waktu makan, jaga makan, banyakkan makan telur, jangan makan telur biawak pula, telur ayam ataupun telur itik. Banyakkan makan sayur-sayuran, banyakkan makan buah-buahan. Sekarang musim rambutan, kan? Musim rambutan, musim buah manggis. Dekat jalan Sungai Dulang Darat tu banyak pokok manggis, musim durian, boleh makan buah. Musim makan betik, nanas, kat Keluang Darat, Sungai Dulang Darat banyak nanas, kan. Makan nanas banyak-banyak, tak apa, tak ada masalah. Seterusnya, sebagai orang Islam, yang ini saya nak cakap, kena solat lah. Solat 5 waktu, jangan tinggal. Saya tahu tak boleh pergi masjid, sekarang masjid boleh dihadiri oleh 4 orang jemaah saja. Jadi yang lain yang tak boleh pergi ni duduk kat rumah lah, solat kat rumah, solat jamaah. Yang lelaki boleh belajar jadi imam, duduk kat rumah, solat kat rumah, baca Yasin, baca Quran dan sebagainya. Kemudian seterusnya, amalkan budaya yang sihat lah, amalkan budaya yang sihat, mengikut jadual waktu di rumah, kalau ada PDPR ikut. Kalau saya tengok
feedback daripada cikgu-cikgu dalam kelas, kebanyakannya hanya separuh yang masuk dalam kelas ataupun 3 suku. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh, saya tahu awak bagus, saya tahu awak hebat, ikutlah PDPR yang cikgu-cikgu awak telah sediakan. Apa juga bentuk latihan yang cikgu awak bagi tu, buatlah. Kalau katakan tak dapat masuk masa tu, tolong PM cikgu tersebut, cikgu tadi saya tak masuk kelas cikgu sebab berkongsi handphone dengan adik saya, ataupun masa tu coverage rumah saya tak ada, ataupun awak tanya kawan-kawan. Tapi yang seelok-eloknya beritahu dengan cikgu yang mengajar pada waktu tersebut. Beritahu cikgu. Cikgu tak marah. Sekurang-kurangnya menghargai jasa ataupun usaha yang cikgu kamu buat lah. Cikgu kamu penat menyediakan bahan-bahan, kadang tunggu dekat depan handphone dan laptop, seorang yang muncul, lepas 15 minit seorang lagi. Kesian. Cikgu pun manusia, jadi hargailah. Jadi kita masih lagi berada dalam PKP 3.0 ni. Kalau kita tengok dekat berita kenyataan daripada Perdana Menteri kita, kemungkinan besar kita akan naik sekolah pada bulan 9 selepas Hari Raya Haji. Bulan 9 itu pun saya tak tahu tingkatan berapa yang naik. Kemungkinan besar tingkatan 4, 5, 1, 2, 3 kita tak tahu lagi. Jadi sentiasalah bersedia, sebab COVID ni masih lagi tinggi. Kalau kita tengok angka hari ini lebih kurang 6,000 lebih, masih lagi di atas 6,000. Jadi bagaimana kita nak melepasi step kedua, supaya kita boleh buka semua kedai dan mall. Jadi kamu fikirlah sendiri. Baru-baru ni pun Pekan Rengit dilanda oleh COVID. Ramai kawan-kawan saya yang meninggal dunia, lebih kurang dalam 4 ataupun 5 orang. Kawan-kawan yang saya sangat kenal terkena jangkitan COVID dan meninggal dunia. Jadi ini satu tragedi sebenarnya pada Bandar Rengit lah. Sebelum tak pernah dengar pun orang kena COVID dekat Rengit. Tiba-tiba bila dia menyerang, orang yang berumur 60 tahun ke atas yang berisiko, ada sakit jantung, ada sakit paru-paru, ada sakit bawah pinggang dan sebagainya, mereka ini sangat terkesan dengan penyakit COVID ni. Begitu juga dengan ibu dan ayah kita lah. Jadi sebab itu sentiasa vaksin tangan awak. Sentiasa spray. Kalau kat kedai itu semua ada spray. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni ingatan kepada saya. Mudah-mudahan kamu semua sihat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi nanti bulan 9 nanti. Saya doakan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat, dapat mengikuti PDPR yang direncanakan oleh guru-guru respect yang sangat-sangat hebat. So saya mengakhiri tazkirah pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.